Bersatu ketika ini sedang berhadapan pelbagai ujian. Persoalannya, mampukah parti ini bertahan? Jika gagal, adakah parti Melayu ini akan berkubur? Ikuti kupasan lanjut bersama saya, Amira Akilah dalam Next Step Focus. Sejak beberapa minggu lalu, nama Parti Pribumi Bersatu Malaysia sering menjadi tajuk perbincangan utama di media dan media sosial ekoran berlakunya beberapa insiden panas membabitkan kepimpinan parti itu. Tidak keterlaluan jika dikatakan sedang berlaku pergolakan dalaman dalam parti berusia hampir 7 tahun itu, sekaligus menguji kepimpinan sedia ada untuk menanganinya. Bibit pergaduhan dalaman Bersatu Negeri Sembilan mula kelihatan apabila serangan terbuka di media mula ditujukan kepada timbalan Presiden Parti itu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional Negeri Sembilan, Rafi'i Mustafa dalam kenyataannya menyarankan Ahmad Faizal meletakkan jawatan sebagai Pengerusi Perikatan Nasional Negeri Sembilan. Menurut Rafi'i, Ahmad Faizal dilihat tidak berminat menjalankan tugasnya dan tidak memainkan peranannya sebaik mungkin selepas berakhirnya pilihan raya negeri Ogos lalu. Katanya masih ramai tokoh lain yang lebih sesuai untuk mengemudi Perikatan Nasional Negeri Sembilan. Malah lebih keras, Ahli Jawatankuasa Penerangan Bersatu Badrul Hisham Syaharin atau Cikgu Bad menuduh Ahmad Faizal bermain kayu tiga dan bersekongkol dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam catatannya di aplikasi X, Cikgu Bad mendesak Ahmad Faizal menyatakan kesetiaannya kepada Perikatan Nasional dan bersumpah tidak bersekongkol dengan Datuk Seri Anwar. Kata Cikgu Bad, jika Ahmad Faizal tidak mampu, bekas Menteri Besar Perak itu disaran lompat secara terang-terangan dan berhenti menjadi duri dalam daging. Kecewa dengan apa yang berlaku itu, Cikgu Bad juga mahu partinya serius mengambil tindakan kerana Faizal katanya sering hilang dan tidak hadir ke mesyuarat penting parti. Sebelum ini, Cikgu Bad juga antara yang lantang menentang pelantikan Ahmad Faizal, Pengerusi Perikatan Nasional Negeri Sembilan, kerana berpendapat ia bakal menyukarkan gabungan tersebut mengambil alih negeri berkenaan. Tidak diam dengan serangan itu, Ahmad Faizal kemudiannya tampil dengan kenyataan menyeru orang ramai agar tidak melayan tuduhan dan provokasi orang seperti Cikgu Bad itu. Ahmad Faizal juga berjanji akan merungkai perkara itu pada Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu yang dijadwalkan berlangsung dari 23 hingga 25 November ini. Baiklah, pergolakan dalam Bersatu tidak hanya tamat di situ. Malah episod lebih memedihkan parti itu adalah apabila 4 ahli parlimennya berpaling tadah secara berturut dengan mengumumkan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka adalah Ahli Parlimen Kuala Kangsar, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Ahli Parlimen Labuan, Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman, Ahli Parlimen Gua Musang, Muhammad Azizi Abu Naim dan Ahli Parlimen Jeli, Zahari Kecik. Terkejut dengan tindakan itu, Bersatu telah memanggil 2 kali mesyuarat tergempar termasuk memanggil wakil rakyatnya bagi menyatakan pendirian. Mesyuarat itu juga telah memutuskan untuk menggantung keahlian Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dan Datuk Suhaili Abdul Rahman. 2 lagi iaitu Ahli Parlimen Jeli, Zahari Kecik dan Ahli Parlimen Gua Musang, Muhammad Azizi Abu Naim juga dijangka akan diambil tindakan serupa. Pengerusi Bersatu Kelantan, Datuk Kamaruddin Makno berkata, parti berkenaan sedang mengambil tindakan disiplin terhadap kedua-dua ahli parlimen dari Kelantan itu. Malah dalam perkembangan sama, Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Razali Idris yang memaklumkan bahawa pihaknya juga dalam proses mengambil tindakan undang-undang terhadap ahli parlimennya yang dilihat mengambil keputusan yang bercanggah dengan pendirian parti. Bersatu dalam pada itu mendakwa pihaknya mempunyai bukti wujudnya ugutan dan tawaran di sebalik pembelotan 4 ahli parlimen mereka. Ketua Armada Bersatu, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal mendakwa dia mempunyai bukti bergambar, video dan komunikasi WhatsApp. Dia juga turut menamakan bekas setiausaha politik kepada Datuk Seri Anwar, Farhash Wafa Salvador,
dan Datuk Botak sebagai dalang yang cuba memujuk serta menawarkan habuan tertentu kepada ahli parlimen pembangkang. Tersentak dengan pembelotan itu juga, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin menggesa agar akta lompat parti yang diwartakan pada 6 September lalu dikaji semula. Katanya mesyuarat tergempar parti itu melihat wujud kelemahan pada akta itu dan ianya wajar untuk dipinda semula. Walau bagaimanapun, ramai pihak melihat tragedi ahli parlimen lompat ini sebagai kifarah kepada Bersatu yang sebelum ini menolak satu klausa dalam draft awal rang undang-undang itu. Klausa tersebut menyatakan mana-mana ahli parlimen yang ingkar arahan parti dan tidak mengikut arahan Ketua Whip dianggap sebagai keluar parti dan berlaku kekosongan kerusi. Keengganan parti itu menerima klausa tersebut boleh diibaratkan telah memakan diri sendiri. Pandangan sama turut dilontarkan bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin Abu Bakar bahawa penolakan klausa tersebut oleh Bersatu mungkin kerana mereka berpengalaman dalam aktiviti lompat-melompat itu. Ujar Khairi, apa yang ironi adalah dahulu Bersatu yang menentang klausa itu dan kini parti itu pula yang mahu draft itu dikaji semula. Dan terkini, wujud pula suara dalam parti itu yang melahirkan kebimbangan bahawa Bersatu mungkin tidak akan mampu bertahan sehingga PRU 16 nanti. Seorang pemimpin kanan yang enggan namanya disiarkan telah memberitahu media portal bahawa ramai dalam kalangan ahli parti itu tidak lagi mempunyai keyakinan terhadap Bersatu. Beliau dilaporkan berkata situasi itu berlaku susulan siasatan dan pendakwaan terhadap beberapa pemimpin parti yang dikaitkan dengan kes penggubahan wang haram Jana Wibawa. Susulan kebimbangan itu juga, sumber itu yakin ada lagi ahli parlimen daripada Bersatu akan mengisytiharkan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam masa terdekat. Memasuki usia 7 tahun penubuhannya, Bersatu yang pernah memimpin kerajaan dilihat kini berada di titik paling rendah dalam sejarahnya. Daripada kepimpinan berhadapan kes salah guna kuasa di mahkamah, ahli parlimen melompat dan pergolakan dalaman memperlihatkan parti ini perlu segera mencari formula untuk kekal relevan dalam politik Malaysia. Dengan masa hanya tinggal lebih kurang 3 tahun sebelum PRU 16, segalanya terbeban di pundak presidennya Tan Sri Muhyiddin yang tentunya akan menjelaskan formula parti itu dalam Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu yang dijadual berlangsung hujung bulan ini. Sekian sahaja Next Step Focus untuk kali ini. Kami menghargai setiap pandangan dan cadangan daripada anda. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.